Salam sejahtera. Anda bersama saya Mohan Chinasami. Paparan utama malam ini. RUU langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 2020 bacaan kali kedua dibentang. 322 pesakit COVID-19 dikesan melalui aplikasi MySejahtera. Rang Undang-Undang Langkah-Langkah Sementara bagi Pembiayaan Kerajaan Penyakit Coronavirus 2019 COVID-19 2020 bacaan kali kedua dibentangkan. Pembentangan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz bertujuan mengadakan peruntukan bagi langkah sementara berhubung pembiayaan kerajaan untuk mengurangkan kesan akibat COVID-19. RUU berkenaan membabitkan perbelanjaan tambahan berjumlah 45 bilion ringgit. Ia termasuklah membenarkan wang itu digunakan untuk program di bawah pakej rangsangan ekonomi dan pelan pemulihan ekonomi serta peruntukan bagi perkara berkaitan. Pertama, menaikkan had statutari bagi jumlah amaun wang yang boleh diperdapat di bawah Akta Pinjaman Tempatan 1959 dan Akta Pendanaan Kerajaan 1983 sehingga 60% KDNK. Kedua, menubuhkan suatu kumpulan wang COVID-19 untuk membenarkan wang yang diperdapat di bawah Akta Pinjaman Tempatan 1959 dibayar ke dalam kumpulan wang ini. Ketiga, membenarkan wang dalam kumpulan wang COVID-19 digunakan dan diuntukkan bagi maksud program di bawah pakej rangsangan ekonomi dan pelan pemulihan ekonomi. Jelas Tengku Datuk Seri Zafrul dalam usaha mencari penyelesaian untuk menghadapi krisis akibat COVID-19, satu akta yang mempunyai tempoh sementara perlu diperkenalkan. Ianya digubal bersandarkan kepada 5 kerangka utama iaitu kerangka perundangan, keberhasilan, kemampuan, ketelusan dan tadbir urus yang baik. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul memaklumkan berdasarkan nisbah kepada keluaran dalam negara kasar KDNK, saiz pakej rangsangan dan pelan pemulihan ekonomi oleh Malaysia adalah setara dengan kebanyakan negara. Kerajaan telah melaksanakan pakej rangsangan ekonomi dan pelan pemulihan ekonomi bernilai RM295 bilion atau 20% KDNK dengan suntikan langsung fiskal sebanyak RM45 bilion. Hampir ke seluruh negara di dunia yang sama terjejas mengumumkan pakej rangsangan ekonomi masing-masing dengan anggaran sekitar $11 trilion Amerika. Mengambil contoh negara-negara serantau, Indonesia telah mengumumkan pakej rangsangan sebanyak $40.3 bilion atau 3.5% KDNK. Thailand telah mengumumkan pakej rangsangan berjumlah $61.2 bilion atau 11.8% KDNK. Manakala Singapura pula telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi yang keseluruhannya berjumlah hampir $65.8 bilion atau 19.6% KDNK. Mengambil contoh negara-negara maju pula, Jerman telah menubuhkan sebuah tabung penstabilan ekonomi bagi membiayai 2 pakej rangsangan berjumlah hampir $1,447 bilion Amerika atau 40.9% dengan skim jaminan sebanyak $900 bilion atau 24.3% KDNK. Australia pula telah mengumumkan pakej rangsangan berjumlah $133 bilion Amerika atau 10.6% KDNK. Secara amnya, jelas Tengku Datuk Seri Zafrul, langkah pakej rangsangan adalah unik dan bergantung kepada makroekonomi fundamental bagi setiap negara. Menerusi sesi perbahasan Blok Pembangkang menyatakan pendirian mereka untuk menyokong RUU berkenaan bersyarat sekiranya kerajaan menambah peruntukan itu kepada RM90 bilion. Kenyataan oleh Wakil Bagan bertentangan pendirian mereka sebelum ini yang sering mempertikaikan soal pembaziran sekiranya peruntukan besar diberikan. Saya sekali lagi meminta dengan tambahan RM45 bilion lagi. Bukan satu jumlah yang besar. Bukan sesuatu yang tidak mampu ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Pihak pembangkang
sedia sokong rang undang-undang ni. Semua mesti bergabung. Tahun depan kita minta lain kalau tak cukup. Tahun depan kita boleh minta lagi ya Muhammad. Kita boleh minta lagi. Tak payah. Sudah. Ya Muhammad. Silakan. Jangan nak umpan lah ya Muhammad. Bagi wakil kerajaan, tindakan bekas Menteri Kewangan itu lebih bersifat politik. Bagan tadi berbagai-bagai hujah, iaitu kononnya seharusnya bantuan direct ini secara langsung ini harus ditambah kepada 90 bilion dan bukan 45 bilion. Kalau kita kerajaan belanja 45 bilion, dia kata inilah kerajaan membajir, memboros tanpa memikir soal ekonomi masa depan negara. Ini yang berlaku. Jadi pokoknya yang berhormat Datuk Pertua, apapun yang kita lakukan bagi mata pembangkang semuanya tidak betul. Yang betul cuma mereka saja. Pihak sebelah ni 45 bilion dah 90 bilion. Ya tak? Dia kata mungkin 45 bilion tak cukup. Ya. Apa sebenarnya jadi masalah 45 bilion sekarang yang kita minta untuk diluluskan. Tak cukup besok, kita minta lagi, kita tambah lagi. Itu pun tak kerti ke? Apa yang susah sangat? Why that become an issue? It's not an issue. Saya rasa Menteri Kewangan bersedia untuk menambah lagi kalau sekiranya ada keperluan. Ya tak? Ini cuma nak politiking, tak habis politiking. Perkara kecil-kecil makan udang galah pun jadi isu. Benda ni saya dekat kampung, saya belanja hari-hari. Makan udang galah lah, patin lah, apalah semua. Bukan macam pembangkang, tak kerti nak belanja orang. Ya tak? Ini masa COVID ni, hari-hari kita hantar bantuan kat rumah. Hari-hari beribu-ribu bungkusan makanan kita hantar. A few 100,000 a day we spend. What's the problem? Antara isu lain yang mendapat perhatian ahli Dewan adalah berhubung bantuan prihatin dan penjana. Barangkali kita tidak boleh berhenti di sini saja. Kita tak boleh menyatakan bahawa ini kita adalah consider semacam one off, kerana kita tak tahu bila sebenarnya COVID-19 ini akan berhenti dan akan kemudiannya akan boleh dikatakan selesai. Dan kalau ianya berterusan dan ada macam-macam lagi nama yang diberi kepada COVID-19 ini, sudah tentulah saya punya keyakinan bahawa Kementerian Kewangan mempunyai option pilihan untuk menyatakan skim yang baru yang berkaitan dengan prihatin ataupun bencana. Begitu juga golongan mahasiswa. Apakah pakej ataupun rancangan kerajaan yang merangsang galakkan memulakan peniaga maya daripada KPT supaya mahasiswa yang grad daripada universiti setiap tahun, yang telah saya sebutkan dalam ucapan saya pada minggu lepas, bahawa setiap tahun akan ada lebih kurang 200,000 ke 300,000 mahasiswa yang akan bergraduasi dalam first degree. Mereka ini masuk ke dalam pasaran kerja dalam keadaan pasaran kerja telah pun penuh dengan penjawat-penjawatnya, bahkan ada yang terpaksa diberhentikan setiap tahun. Kemanakah mahasiswa ini dapat menceburkan diri mereka dalam keadaan suasana kerja pun sudah penuh dengan penjawatnya, penjawat awam pun sudah pun dipenuhi dengan jawatan-jawatan yang tak boleh dimasuki oleh mereka yang fresh graduate. Jadi tidak ada cara lain melainkan mereka perlu untuk memulakan perniagaan. Jika kita semak di posting-posting sosial media, Twitter, Facebook, kita akan dapat lihat bahawa barisan panjang rakyat yang ingin mengambil bantuan prihatin ini terpaksa berjalan jauh pergi ke bandar 70 km, 80 km jauhnya hanya semata-mata untuk mengeluarkan wang yang telah disalurkan oleh pihak kerajaan. Saya ingin menyeru agar pengalaman yang ada pada Menteri Kewangan kita yang berhormat Senator dapat melihat isu ini secara serius supaya bantuan prihatin yang disalurkan dapat
belanja dapat digunakan sepenuhnya untuk kegunaan dan juga kesusahan. Bukan dibelanjakan hanya semata-mata untuk membayar van sapu untuk ke bandar. Dalam pada itu, Dewan turut kecoh apabila pihak pembangkang mendakwa Wakil Pekan telah membuat 2 hantaran Facebook yang mengelurukan dengan menyatakan mereka menolak peruntukan berkaitan COVID-19. Isu berkenaan dibangkitkan Wakil Segambut dan mencetuskan suasana tidak terkawal, terutamanya Wakil Sepang. Tapi argumen hujahnya ialah apa yang dikatakan di dalam Facebook tu tak betul. Kan? Itu hujahnya. Apa kuasa saya nak memperbetulkan apa yang kita ada MC yang ni betul. Speaker, you ada kuasa. Saya tak nak panjangkan lagi. Speaker ada kuasa. Sama ada nak gurau saya tak ada kuasa. Ada kuasa. Macam mana kata ada? You are speaker, you ada kuasa. Mana dia kuasa? Come on, dalam okey, Tuan Speaker. Sepang duduklah. Sepang. Tuan Speaker. Duduk. Come on lah. Don't waste the Dewan my time. Lembah pantai ni kesian dia. Masa pun dah habis dah. Sudahlah, ini tolong. Okey, macam ni. Sepang, macam ni. Kita tak ada masa. Kita ada lebih agenda yang lebih besar. YB, dengar. YB cakap pasal peraturan, tapi YB tak nak ikut peraturan. Bila saya YB, balik Sepang. Peraturan cakap kalau saya bercakap balik makan ubat. YB kena diam. Okey? Alright. YB tolong tulis pada saya, tunjuk kuasa saya. Okey? Tak nak sekarang sebab kita dah tak ada masa. COVID ni perkara yang besar. Ya, maaf. Tulis pada saya. Saya janji saya akan memberi pertimbangan yang amat sewajar. Terima kasih Tuan Speaker, saya akan tulis. No problem. Terima kasih. Sila akhirkan. Terima kasih Datuk Yang Hormat. Lembah pantai. Sahabat-sahabat. 2 minit. Baik. Tanggal 31 bulan 8 57 Merah mubarak semangat wajah. Tanggal 31 bulan 8 57 hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Apa pengertian tentang Hari Kebangsaan? Pengertian Hari Kebangsaan, kita nak kemerdekaan untuk negara kita sudah merdeka dan kita akan sokong negara kita. Kita hidup aman dan damai serta tidak bermusuh-musuhan dengan sesiapa pun. Bebas daripada cengkaman, bebas daripada penjajahan. Bro, siapa bapa kemerdekaan? Tunku Abdul Rahman. Siapa yang buat jalur gemilang? Muhammad bin Hamzah. Jalur gemilang ada berapa warna? 4. Bila Hari Kebangsaan nanti? 31 Ogos tahun 1957. Kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, Peraturan Undang-Undang, sopanan dan kesusilaan. Anda rakyat Malaysia. Sekarang Perdana Menteri yang keberapa? Yang ke-8. Siapa nama? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bertemu kembali. Seramai 15.1 juta orang telah mendaftar aplikasi MySejahtera setakat Ahad lalu, manakala 322 pesakit COVID-19 berjaya dikesan melalui aplikasi tersebut. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Seri Mohd Rizwan Mat Yusof, sebagai satu kebiasaan baru, kerajaan sedang berusaha membangunkan aplikasi berkenaan termasuk mewajibkan premis menggunakan MySejahtera. Jelasnya, masyarakat tidak perlu bimbang dengan penggunaan aplikasi tersebut kerana ia tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang menjaga maklumat pengguna daripada diceroboh. Dan itu nampaknya menjadi satu kekangan untuk kita lebih mahu menggunakan data. Tapi kita kena ingat, kita ada undang-undang Personal Data Protection Act
sesiapa saja yang orang kata tu mengambil maklumat peribadi dan mengeluarkan maklumat itu, dia subject to law. Dia tertakluk pada undang-undang. Ini yang penting. Jadi kalau kita terus menggunakan excuse oleh kerana PDPA, kita tidak mahu menggunakan kaedah berkongsi data, maka perkembangan atau pembangunan apa segala bentuk akan terkekang. Contohnya Mas Sejahtera, kita ada maklumat. Ini adalah dibendung dengan adanya PDPA. Seseorang yang mengeluarkan maklumat pribadi contohnya are subject to laws. Ini adalah orang kata permekasaan kita sendiri dari sudut security dan sebagainya untuk memastikan maklumat pribadi tidak dikongsi ramai secara berleluasa. Persoalan mengenainya dibangkitkan ahli Parlimen Bandar Kuching, Kelvin Yee Lee Win. Datuk Seri Muhammad Rizwan turut menyarankan pengguna untuk sentiasa mengemaskini maklumat kesihatan dan sejarah perjalanan dari masa ke semasa untuk mengetahui risiko mereka terhadap virus tersebut. Kementerian Kewangan terpaksa menangguhkan keputusan memperluas program skrim perlindungan kesihatan masyarakat MySalam kepada golongan M40 kerana memerlukan pindahan undang-undang sebelum boleh dilaksanakan. Keputusan memperluas skim MySalam kepada golongan M40 itu dibuat kerajaan terdahulu pada Februari lalu. Pada peringkat awal, kita memang meluaskan perkhidmatan ini kepada golongan B40. Walau bagaimanapun, peluasan skim MySalam kepada kumpulan M40 ini ditangguhkan berdasarkan alasan berikut. Yang pertama, klausa 2.1 Surat Ikatan Amanah MySalam hanya membenarkan dana MySalam digunakan untuk membiayai perlindungan insurans bagi hospitalisasi dan penyakit kritikal untuk kumpulan B40. Dan di bawah klausa 11.2 Surat Ikatan Amanah adalah tidak dibenarkan untuk membuat pindahan kepada klausa 2.1 dan dengan itu MySalam terhad kepada kumpulan B40. Walau bagaimanapun, kerajaan khususnya kementerian masih melihat bagaimana cara untuk meningkatkan dan memperluaskan coverage bagi MySalam ini. Datuk Abdul Rahim menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kota Melaka, Ho Poi Tiong. Setakat ini, jumlah pampasan yang telah dibayar kepada pemegang polisi adalah sebanyak 31.57 juta ringgit. Perkhidmatan penghantaran barang menggunakan motosikal parcel hailing atau P-hailing akan dilesenkan seperti ditetapkan untuk perkhidmatan e-hailing. Timbalan Menteri Pengangkutan Hasbi Habibullah memaklumkan pihaknya kini sedang dalam proses mengawal selia dan menguatkuasa peraturan pendaftaran dan pelesenan perkhidmatan itu yang akan dimuktamadkan akhir tahun ini. P-hailing akan dilesenkan berdasarkan peruntukan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010, Akta Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan 1987 dan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Cadangan untuk mengawal selia sektor perkhidmatan ini bukanlah bertujuan meningkatkan hasil kerajaan atau mewujudkan lapisan birokrasi yang tidak perlu. Sebaliknya, ianya bertujuan untuk memastikan tahap keselamatan pengguna jalan raya dan keselamatan pengoperasian, membantu mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif dan mampan seterusnya menyumbang ke arah menjaga kebajikan pengguna dan perniagaan. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Zezin. Yuran pengajian UCT tidak boleh dinaikkan sewenang-wenangnya kerana ia memberi kesan kepada pelajar khususnya daripada keluarga B40. Mengakui trend peningkatan itu berlaku saban tahun, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Mansur Osman berkata pihaknya menerusi bahagian penguasaan dan Inspektorat BPI akan mengawal selia dan memantau kenaikan yuran pengajian khususnya pasca COVID-19. Untuk usaha kawalan kenaikan yuran universiti ini, pihak kementerian menunjukkan satu badan yang kita panggil BPI di bawah badan ini untuk menyelia ataupun memantau kenaikan kadar yuran di universiti ini. Jadi
permohonan untuk menaikkan yuran ini akan diluluskan oleh pihak inspektorat ini dengan memandang kepada beberapa kriteria seperti yang disebutkan oleh YB Jelbu tadi juga. Di antaranya ialah tentang kedudukan khusus yang ditawarkan, kemudian infrastruktur dalam universiti dan juga tentang kedudukan keuangan pelajar itu sendiri. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Jalaluddin Alias. Tabung Wakaf Air Nasional atau Wakaf Air dijangka bermula selewat-lewatnya ujung tahun ini setelah model pembiayaan inovatif bersesuaian dimuktamadkan. Inisiatif untuk membangunkan mekanisme pembiayaan projek bekalan air luar bandar melalui pendanaan awam itu telah dimulakan Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA. Jelas menterinya Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, ia bagi mewujudkan akses rakyat luar bandar kepada sumber pembiayaan bekalan air yang mudah, cepat dan mapan. Wakaf air yang dijujukkan ini mempunyai beberapa ciri utama. Yang pertama, kita menerima sumbangan dalam bentuk tunai daripada individu atau syarikat dengan niat untuk wakaf air melalui akaun yang dikhaskan untuk wakaf air. Yang kedua, menguruskan sumbangan dana berdasarkan ruang lingkup perbelanjaan yang ditetapkan melalui kaedah yang sistematik, terus dan berintegriti serta berorientasikan keperluan pengguna. Dan yang ketiga, membiayai pelaksanaan projek infrastruktur bekalan air berskala kecil yang dianggarkan tidak melebihi RM50,000. Contohnya projek penggalian perigi, pembelian peralatan seperti pam, penyelenggaraan, pemasangan paip, sambungan ke rumah, termasuk juga penyediaan mini dam dan tangki-tangki simpanan supaya memastikan penduduk mendapat bekalan air walaupun di musim kemarau. Tambahnya, menerusi wakaf air, kebergantungan kepada pembiayaan kerajaan dapat dikurangkan sekaligus meningkatkan penglibatan awam dalam menjayakan agenda negara. Melalui kaedah itu juga, langkah-langkah mitigasi kewangan yang sesuai dan cepat dapat diambil bagi mengatasi isu kekangan peruntukan bagi membiayai penyelenggaraan penyediaan infrastruktur air luar bandar. Datuk Tuan Ibrahim menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kemaman Cik Alias Hamid. Jumlah sumbangan dana tahunan akaun amanah industri bekalan elektrik AAIBE adalah sekitar 60 hingga 90 juta ringgit. Dana itu disumbangkan penjana tenaga dengan kadar 1% daripada jumlah hasil pendapatan tahunan yang telah diaudit selepas ditolak kos bahan api. Dana-dana ini telah disalur bagi melaksanakan program-program antaranya sebagai berikut. 1. Bekalan elektrik luar bandar. Ia dilaksanakan sehingga 2018. Menjalankan kerja-kerja pendidikan dan pembangunan R&D bagi industri bekalan elektrik, termasuk R&D bagi pembangunan sumber-sumber tenaga baru dan tenaga bodi baru. Kita juga mengadakan latihan dan pendidikan bagi pembangunan sumber manusia untuk sektor elektrik, penggalakan kecekapan pengguna elektrik, pembangunan dan promosi industri bekalan elektrik dan pengurusan impak tarif elektrik. Datuk Dr. Samsul menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Parit, Datuk Muhammad Nizar Zakaria. Sehingga 30 Jun lalu, 1,721 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak direkodkan Polis Diraja Malaysia merangkumi jenayah rogol, sumbang mahram dan cabul. Berdasarkan statistik itu, kajian penanda aras The Economic Intelligence Unit meletakkan Malaysia di tempat ke-23 daripada 60 buah negara dalam usaha melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual. Usulan daripada kes Richard Huckle, seorang warga Britain yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Britain selepas mengaku bersalah di atas pertuduhan penderaan seksual ke atas kanak-kanak di Malaysia pada tahun 2016, kerajaan telah mengambil pelbagai tindakan untuk menangani isu jenayah seksual pedofilia ini daripada termasuk pada aspek pencegahan, perundangan, intervensi, sistem sokongan dan juga kajian dan pendidikan lanjut untuk membantu mematapkan sistem yang sedia ada. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Setiu Syahari Zulkarnain Abdul Kadir.
Tambahnya, antara usaha dilakukan bagi menangani jenayah seksual terhadap kanak-kanak adalah kempen keselamatan kanak-kanak di sekolah, pengubalan Akta Keselamatan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 dan penalti berat sehingga 30 tahun hukuman penjara dan hukuman sebat kepada pesalah. Kementerian Pendidikan sedang merangka strategi pelaksanaan komprehensif dalam memperkasa pendidikan digital termasuk pembelajaran di rumah. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Ma Hang Soon ia bagi memastikan pelajar luar bandar dan golongan B40 mempunyai akses kepada peralatan pembelajaran setara dengan pelajar di bandar. Di antara usaha yang telah dilakukan oleh KPM untuk menambah baik ekosistem pelaksanaan pendidikan digital termasuklah KPM dengan kerjasama Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri telah memasukkan inisiatif bagi menambah baik pelaksanaan pendidikan digital dalam kajian IR 4.0 dan Pelan Pembangunan Ekonomi Digital. Tambah beliau, pihaknya juga bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk menambah waktu siaran rancangan TV pendidikan selain membimbing guru bagi memperkasa pelaksanaan sistem pengajaran dan pembelajaran menggunakan aplikasi terkini. 36 inisiatif merancangkan semula aktiviti pertanian dan pengeluaran makanan sedang dilaksanakan. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Syed Abdullah Maknawi berkata ia dilaksanakan menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin dan penjana bagi memastikan petani, pekebun, penternak, nelayan dan usahawan tani tidak terus terjejas kesan penurunan COVID-19. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah merancang 7 program khusus melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat iaitu Prihatin bagi meningkatkan pendapatan petani, penternak dan nelayan. Satunya program jaminan bekalan makanan yang diperuntukkan 42 juta, program insentif logistik dan pemasaran nenas 13 juta, program simpanan bekalan makanan RM 30 juta, program dana khas Persatuan Nelayan RM 15 juta, program pembekalan ikan segar dan beku RM 30 juta, program dana khas Pertubuhan Peladang Kawasan RM 50 juta, program peningkatan mobilisasi dan logistik bahan makanan 10 juta, total RM 190 juta. Menerusi penjana pula RM400 juta disalurkan untuk melaksanakan 3 inisiatif khusus iaitu skim pembiayaan mikrokredit, program komuniti atau berkebun dan program mobiliti tenaga kerja agromakanan. Berita Parlimen berakhir di sini. Untuk makluman anda, esok dan lusa tiada persidangan Dewan Rakyat bagi memberi laluan sambutan Mahal Hijrah. Jumpa lagi minggu depan. Saya teruskan amalkan normal baru dengan mematuhi SOP COVID-19. Saya Muhammad Cina Sami. Salam sejahtera. Selamat malam.